الشيطان الشيطان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ومن عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Sebelumnya mengisi surah tentang kuasa lisan tuan imam, tuan bilang para asatizah musliman, mukminin-mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersama-sama kita merafakkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kita kesempatan peluang pada hari ini untuk diteruskan pengajian 40 hadis akhlak mulia. InsyaAllah kita akan masuk pada hadis yang ke-16. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi sinak kita masih lagi Syawal masih lagi Syawal. Yang ini mungkin masih lagi yang senang, ada pun nak mula, ada pun nak bezan. Jadi insyaAllah kita teruskan ini bulan sebelum ini. Lepas keadaan mula dah start. Ada daftar awal majlis saya belum mula lagi. Rabu ni Ustaz. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang ke-16 pada malam ini dengan tajuknya menghormati tetamu sesuai dengan Syawal. Kita menerima tetamu dan kita menjadi tetamu. Kita di antara budaya orang Melayu kita ini ialah kunjung mengunjung. Dan kalau kita tengok pada khutbah Jumaat yang lepas pun cerita benda sama juga. Adab ziarah ini. Kalau ambil cakna berkenaan apa yang disebut dalam khutbah Jumaat tempoh hari. Kadang-kadang kita tak perasan itu benda itu. Kadang-kadang kita terlepas pandang berkenaan dengan yang disebutkan. Di antara yang saya ingat ialah berkenaan dengan memilih waktu sesuai waktu ziarah. Kadang-kadang kita pergi tu ada kena maghrib, tengah malam datang, pukul 11 malam datang wahyu, orang nak tidur. Dan begitu saya pernah alami sendiri. Sebaiklah kawan-kawan ni, kalau bukan kawan ni tak buka itu pun. Tunggu mana ni? Kata Paisha tunggu 11. Mampu saya kata mana boleh kawan pun ni datang nak tidur lah. Fikir kawan ni tuan tidur juga lah saya. Kita sawal lah kawan ni orang nak tidur sampai. Kawan boleh cakap macam tu tuan-tuan. Banyaklah ada adab yang kita pelajari, yang kita perlu ambil berat berkenaan benda tu. Asalnya kita ziarah ni benda yang baik, kesudahannya nanti di sebaliknya tahumah taqwa hati, terasa dan sebagainya. Banyaklah benda-benda yang disebutkan itu. Jadi pada malam ini kita sebut berkenaan dengan satu hadis Nabi SAW yang tajuknya menghormati tetamu. An Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu Muslim. Daripada Abu Shuraih Al-Khuzai
Al-Khuzai radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi namanya Shuraih Al-Khuzai, Abi Shuraihin. Nama sebenar beliau ialah Khuwailid bin Amrin. Nama Abi Shuraih, nama sebenarnya Khuwailid bin Amrin. Bahasa orang Arab macam tu tuan-tuan. Nama lain, panggilan lain. Bahkan di kalangan Melayu itu macam tu juga. Nama kat pejabat Abdul Rahman, kat kampung orang panggil Talib ni. Nak cari rumah Rahman. Dia orang macam ni, tak ada nama Rahman. Boleh sebut orang macam ni naik kereta ni, yang kerja ni, oh Talib betul. Yang cakap Talib pun dia pun tak tahu nama orang tu Rahman. Dia ada nama panggilan. Tapi kat rumah lain tak. Kat rumah panggil Boboy. Kat rumah Boboy yang panggil kan nama. Orang Arab gitu tentang ada nama-nama panggilan, sebut sebagai kuliah, nama panggilan. Belum Islam, Abu Shuraih berislam sewaktu dalam peristiwa Fathul Makkah, dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Dan itulah di antara kemasukan orang Islam besar-besaran. Nabi masuk dalam peristiwa Fathul Makkah, ramai orang yang memeluk Islam waktu peristiwa tersebut. Dan ada beberapa orang sahabat begitu, sahabat-sahabat yang besar. Kemudian Abu Shuraih ini juga dikenali di kalangan sahabat sebagai seorang yang disebut sebagai uqala ahli Madinah, orang yang tidak pandai, orang yang cerdik. Di kalangan masyarakat pada masa itu dikenali Shuraih ini orang yang cerdik, orang pandai. Kemudian beliau ini pembawa bendera bagi suku kaumnya pada peristiwa Fathul Makkah, dan beliau wafat di Madinah pada tahun 58 Hijrah. Ini sebut sikit lah. Kita jangan dengan nama Khuwailid bin Amrin ni, jangan. Sebut sikit lah. Ini pun info sikit lah sebab dapat kongsi dapat tuan-tuan sekalian. Dia perlu Islam dalam waktu Makkah. Dia dikenali sebagai seorang yang sulit tidak pandai di kalangan orang kaum dia, masyarakatnya. Dan dia meninggal di Madinah pada Hijrah. Sebut sikit lah berkenaan dengan Shuraih ni. Nabi SAW sebut apa? Dan siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ini membuktikan bahawa orang yang memuliakan tetamu ini membuktikan keimanan daripada Allah. Tanda orang iman dimuliakan tetamunya. Jangan kita anggap benda itu remeh sangat. Tetapi Ustaz, hari-hari kita rumah Ustaz. Hari-hari kita rumah nak kata tetamu sana. Kalau ikut dalam kaedah Tuan, 3 hari je kita kena layan. Kalau orang tetamu tak rumah 3 hari, mana kena layan sebagai tamu. Lebih pada tu, nak layanlah sebagai tetamu. Lebih daripada 3 hari, dah tak perlu macam layanan pada yang pertama, kedua, ketiga. Kita boleh cakap lah, kau dah berlama di sini. Kan? Tapi jangan macam itu kan. Kita orang Melayu jangan duduk lah kan. Mana masa kan. Macam dia lagi banyak makan dari kita. Ada macam tu kan. Baik, kita tengok penerangan oleh pengarang kitab ni. Kata, menghormati tetamu sesuatu perkara yang disepakati oleh masyarakat. Tak kisah tak masyarakat bangsa sekalipun. Dan bahkan orang-orang Arab itu sangat memuliakan tetamu. Dia sangat layannya sangat istimewa. Diberikan kalau boleh yang terbaik untuk disediakan.
Dan kita pun kita juga. Kadang-kadang kita kalau orang kawan kita nak datang rumah kita kena marah, tiba datang mengejut ni. Telefon dah dulu nak datang. Boleh prepare yang elok sikit. Kalau datang mengejut ni kuih raya je lah buat makan. Kalau telefon cakap nak datang boleh goreng bihun ke, mi goreng ke kan. Nak datang mengejut Assalamualaikum tengok tujuan Allah tak ada benda prepare kuih raya ke. Marah kita kan. Beritahu dulu nak datang. Dengan kawan nak tahu prepare cari ini yang terbaik yang kita nak sediakan. Ini orang lain pun begitu juga lah kan. Bahkan kita pun kadang orang datang rumah yang apa perkara kita buat, orang lain kita ni buat air. Datang rumah kita paling tidak air hujannya tak ada apa pun. Keluar biskut ke apa. Paling tidak orang lain dah biasa juga budaya macam itu. Satu benda yang baik. Tidak ada satu masyarakat pun di dunia ini kecuali mereka hidup saling menghormati tetamu yang datang berkunjung ke rumah mereka. Kebanyakan hormat, tak kisah bangsa pun, tak kisah bangsa pun. Diorang ni ada percayaan, ada pun tradisi mereka ni hormat tetamu-tetamu mana satu benda yang baik. Ada bila bagi Islam, sebab dia kaitkan dengan keimanan kepada Allah dan akhirat, hormat tetamu. Namun yang menjadi keistimewaan Islam adalah apabila penghormatan yang diberikan kepada tetamu ini berdasarkan keimanan kepada Allah, saya sebut tadi, dan hari akhirat, yang membawa arti bahawa kita menghormati tetamu kita itu kerana tuntutan keimanan, bukan kerana sesuatu tujuan kebendaan yang nantikan. Kenapa kena layan ini? Sebab dia orang besar, sebab dia orang pangkat, tidak ada. Tak kisah siapa pun dia, orang berpangkat, orang biasa ke, layanan tetap diberikan yang terbaik semestinya. Jadi kita bila kita orang berkunjung ke rumah kita ni, sediakanlah yang terbaik, yang semampu kita lah, yang semampu kita. Sangat besar bezanya orang yang memuliakan tetamunya kerana Allah dengan orang yang melakukan demikian dengan ada tujuan kebendaan, kepentingan tertentu. Sebab itu saya pernah sebut dalam kuliah saya tempat lain lah. Jangan beza-bezakan tetamu tuan-tuan. Mentang-mentang dia orang yang ada kedudukan, silakan masuk tempat ni. Dapat orang biasa duduk kat beranda rumah luar je, kat beranda yang cukup. Sebab orang biasa-biasa. Kalau tetamu yang ni, special hidangannya. Tetamu yang ni lain tak biasa je. Macam tu jangan beza-bezakan. Sebab nilai si Allah Ta'ala sama je. Tetamu tu tak ada mesti pangkat besar mesti begini, pangkat yang orang biasa begini, tak ada, sama yang layanan. Sebab itu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita tengok pada hadis yang lepas, hadis yang ke-15 berkenaan dengan hak seorang Muslim terhadap Muslim lain, di antaranya ialah memenuhi undangan. Dan ada undangan tu tuan-tuan dalam perkahwinan yang wajib, memang wajib untuk kita hadir. Dan ada benda yang kita sehingga jatuh hukum tak perlu untuk hadir. Kalau kata undangan tu adanya maksiat, ada benda-benda yang melalaikan Allah. Bahkan kalau kita memenuhi undangan, kalau undangan itu dikhususkan untuk orang-orang yang mungkin berada kaya, kita orang biasa. Menyebabkan kita bila datang ada perbezaan yang orang kaya ni, menyebabkan kita mungkin jadi malu, segan, maka ulama sebut tak perlu hadir. Ini perbahasan para ulama. Kalau maju orang kaya, kita ni orang biasa tuan, nak pergi menyebabkan mungkin jatuh ataupun kita jadi malu, segan, ulama tak perlu hadir. Kalau maju tu untuk orang yang besar-besar. Baik. Apa lagi? Tidak mengharapkan sebarang balasan daripada tetamunya. Jangan kita harap begitu, datang negang. Jangan begitu tuan-tuan. Bahkan kita kalau lahir jangan orang bawa tangan. Tapi kalau hari-hari yang lain, biasa kadang-kadang kita jalan ni kadang ada sesuatu kita bawa. Dan jalan ni bawa sesuatu yang kita bawa itulah kita makan balik. Sebab tuan rumah tak ada benda yang lain,
Kita bawa buah tuan, dia nak balik buah kita bawa. Kita belasah buah seperti ini. Padahal kita tutup rumah. Okey. Kerana kita yakin dengan balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengharapkan balasan daripada manusia, daripada orang yang datang. Tetapi kita mengharapkan balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita tak kala kita memuliakan tetamu. Tetapi orang yang tidak ikhlas dalam memuliakan tetamunya dan mengharapkan balasan terhadap jasa baiknya itu, mungkin dia memaksakan dirinya melakukan demikian, sedangkan hati tidak berikhlas dengan tetamunya, maka sifat berpura-pura ini tidak akan menghasilkan persahabatan yang baik dan tidak akan dapat menjadikan hubungan yang bersih. Walaupun tetamu itu mungkin tak tahu tujuan ataupun niat kita sebagai tuan rumah, tetapi secara rohnya dia tidak akan berkekal lama persahabatan, tidak akan menunjukkan nilai baik di antara orang yang menziarah dan kita yang menerima tetamu, sehingga rohnya tak ada. Kita jadi macam terpaksa. Kita pernah datang pula terpaksa datang. Jangan ada perasaan itu, layan saja. Sekadar apa yang kita ada boleh diberikan, dihidangkan, hidang. Untuk orang Melayu sebut, alah tak ada apa lah yang rosak ni pun. Itu yang paling mudah lah. Jadi apabila Islam mengaitkan penghormatan terhadap tetamu itu dengan iman, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah dia memuliakan fa'aqrib dhaifahu, memuliakan tetamu. Maka Islam mengaitkan penghormatan terhadap tetamu itu dengan iman. Ini berarti bukan hanya tetamu itu sahaja yang mendapat keselesaan, bahkan tuan rumah juga telah dapat memantapkan keimanannya. Kita nak ingat, sediakan tempat yang baik untuk dia. Kata tamu datang rumah, kita sediakan penginapan, tempat dia bermalam mungkin. Dia bilik nak tidur nak apa. Boleh kan, saya pernah ada nama itu ziarah lah, bukan ziarah lah. Satu malam tu saya pergi ada satu orang. Jadi kebetulan dari awal malam kan, kita cerita sama dia, tak payah balik lah, tidur sini je lah. Kita masa tu belum hujan lagi kan, tidur sini lah. Besok pagi lepas subuh balik lah. Bukan jauh sangat pun. Dia awal malam habis semua tidur kat sini. Naik motor lagi. Asyik naik motor lagi kan. Boleh lah, InsyaAllah. Okay. Apa dia buat tuan-tuan? Ini betul-betul selepas. Memang dia punya ada SOP dia kan. Betul-betul dia ikut seperti yang agama mengajar. Pertama dia sediakan bilik tidur. Dia terus ustaz tidur kat bilik ni, depan ni. Di bilik ini memang bilik tetamu lah, kata dia. Ustaz tidur kat sini. Jadi ustaz tidur kat sini, disediakan apa? Disediakan tempat tidur tu memang ada lah, tempat tidur. Disediakan saya kain sarung yang dekat selain. Yang dekat ustaz nak pergi nak apa pun ustaz nak. Disediakan sejadah dengan tunjuk arah kiblat. Ustaz nak bangun malam pun ada. Masya-Allah. Kemudian disediakan saya air sebotol dengan cawan. Ni ustaz ni air dengan cawan. Kalau ustaz tengah malam ustaz haus atau bila ustaz lagi dapur. Kemudian ustaz bila air, ustaz guna bila air yang sebelah sini. Sebab sebelah sana family guna. Nanti tak selesa lah, family guna macam-macam lah kan. Tak apa-apa, ni kita guna yang bila air sini. Ini menurut kamu. Ustaz nak pergi ke bila air tu di slipper. Wah, saya tak pernah tuan-tuan. Sekali sebelum tidur saya ni, saya pertama kali sebut. Kalau orang tidur lah kata kan. Betul tidur, apa pun tidur lah. Macam tu je. Tak tahu bila air mana nak masuk, apa semua. Lengkap tuan-tuan. Lengkap full package. Ni slipper. Sebab ustaz kena pakai slipper tu ustaz sampai masuk dalam bilik sini. Sebab rumah sini saya boleh kucing. Takut kan najis ke apa ke kucing ke kan. Ustaz dah pidat, ustaz nak sembahyang. Nanti slipper tu masuk sampai kat sejadah. Dia punya aturan itu kan. Sampai ke sejadah. Kenapa? Kalau ada kucing-kucing banyak rumah saya ni, dia tahu takut kucing ada najis ke. Takut kotor dia ustaz nak sembahyang, nak solat. Masya-Allah. Sejadah siap, kain sarung siap, air sebotol dengan gelas, slipper untuk masuk sana. Tentukan dalam bilik air kat mana. Saya tak pernah jumpa lagi tuan-tuan. Orang yang sedikit detail, dia punya ikram,
Dia muliakan tetamu dia. Dia tak nak susahkan saya, nak pergi balik kan mencari pula air, cawan dengan mana nak buka lampu, mana pula suis lampu dia. Akan mungkin keluarga dia bangun, dia nak minum air ke apa, bilik air ke, mungkin tak betul orang yang sempurna. Dia siapkan sesiap benda ni, ambil air. Yang air saya pada muslim malam. Saya tak nak jumpa tu. Sekali orang tu pun tak ada. Allah maghfirlah warhamhu wa'afi'u wa'afi'u. Tuan-tuan tahu tak siapa orang tu? Almarhum Datuk Haji Zulkifli Muhammad bin Haji Omar. Dia punya speaker dia Undang-Undang Negeri Sembilan yang itu. Meninggal rumah lagi. Dia lah orang dia. Saya sebut tu sebab itu benda yang baik. Saya sebut nama dia. Subhanallah. Bagaimana dia? Dia kata tahu. Dia lah tidur lah Ustaz sini. Dan kat saya macam adik-adik dia je. Tidur sini lah, banyak sangat ni. Ada sudut tempat tidur semua. Okey tak Ustaz? Selesa tak? Ada apa ke nak ada perlu beritahu saya? Ada apa-apa perlu belakang? Baik cukup abang, saya abang cukup abang. Okey dah ni situ. Katil tu ni kipas. Okey tak ada siap apa kan kipas? Sebisa dia ikut. Kipas pahala kat sini siap apa ni? Subhanallah, saya jumpa orang macam ni. Itulah pertama kan. Banyak kita yang tidur makan kawan apa kan. Tak ada sebegitulah. Oh segitu. Ini orang yang praktik. Ini dia bukti orang yang ada keimanan. Orang yang beriman kepada Allah dan dia memuliakan tetamu. Sebab dengan memuliakan tetamu dia bertambah keimanan. Bukti orang beriman. Dia akan buat sehabis baik. Itu bukti keimanan kepada Allah Ta'ala. Banyak kita bukti orang yang nanti ke masjid, orang yang ke masjid, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan akhirat. Tak sebab Quran. Innama ya'budu masjid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memuliakan tamu untuk orang ada iman. Kat situ kita nampak tengok tuan. Bukti orang iman tengok di antara ni nampak banyak yang lain. Muliakan tetamu. Itu contoh lah. Contoh. Baik. Kemudian hadis ni sebenarnya ada semua lain lagi. Dia termasuk juga hadis yang ke-17. Jadi dengan tajuk dia menghormati jiran. Tetamu jiran itu sama juga. Dia hadis yang sama juga. Hadis Muslim juga semua. Semuanya ulama Syekh Fahmi Zamzam dia pecahkan kepada itu. Tak fokus kepada yang poin yang pertama berkenaan dengan tetamu, yang kedua berkenaan dengan menghormati jiran. Itu termasuk di satu hadis sebenarnya. Kita baca hadis satu lagi. Tajuk dia menghormati jiran. An Abi Shuraih sama Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Daripada Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah berbuat baik kepada jirannya. Penting. Saya dua tuan. Tengok di media sosial. Saya tengok di Facebook isu berkenaan kejiranan ini. Banyak tuan. Isu-isu tak pasti, jiran bergaduh macam sapu sampah, dia ada sampah pergi rumah jiran sebelah, dia basuh kapos dia, air tu dia lalukan ke jiran sebelah. Parking kereta, jadi jiran ni jarang balik rumah. Rumah tu jiran tu kerja tempat lain. Dia mungkin sebulan sekali dia tengok rumah. Sebulan sekali tengok rumah, sebulan sekali dia tengok rumah. Dia boleh apa tak? Dia boleh parking kereta dia dalam kapos. Kapos kalau kita baca kan. Dalam kapos. Bukan di terbangkan rumah kawan ni, dia parking kereta dia dalam kapos rumah orang tu. Ni kalau buat ekor poli ni disebut, dikira sebagai menceroboh. Saya baca komen orang-orang, macam komen orang-orang yang suka juga netizen-netizen yang komen ni. Mana boleh situ tuan-tuan? Boleh sekiranya ada kebenaran, kita izin lah. Kita tahu kan, orang tu memang jarang balik, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kita tahu kan, di cuti beraya ni anak-anak ramai balik, anak-anak balik tadi kereta parking. Boleh tak kalau nak tumpang parking kat rumah tuan? Minta ada kebenaran, apa susahnya? Tak bagi, tak apa lah, cuba dulu. Ini terus kan, dengan harapan mungkin orang tu tak balik, sekali balik tengok, tengok
tuan-tuan Itulah dia mencerobong. Itu kita dah tuan-tuan Sebab apa tuan-tuan macam Allah Ta'ala pentingnya di jiranan ni menghormati hak jiran. Hak jiran kan? Sebab tu kita ni dalam Islam ada hak jiran ni, ada satu hak, ada dua hak, ada tiga hak kan. Kita belajar dulu. Hak pertama, hak jiran. Hak kedua, hak jiran yang ada pertalian saudara dengan kita. Kan? Nak buah ke pak saudara. Yang ketiga, hak sama Muslim. Ada yang tiga hak. Pertama, dia orang Islam, kemudian dia saudara kita, kemudian jiran kita. Tiga hak tu kan ada yang dua hak saja. Ada saudara se-Islam, yang kedua dia hak sebagai jiran. Ada satu hak aja, hak sebagai jiran. Dia bukan Islam, dia bukan saudara kita. Ada hak juga, walaupun dia bukan Islam. Dia bukan Islam, dia tak boleh datang. Ada. Sebab tu pernah tuan-tuan satu hadis Nabi SAW sebut kisah seorang perempuan, yang mana perempuan tuan-tuan pada siang hari dia puasa, malam beribadah kepada Allah. Tetapi kejadian berdekat penyakit jiran. Nabi kata neraka perempuan. Masuk neraka tuan. Para perempuan ni dia rajin ibadat, siangnya som, malamnya qiyam. Tetapi dia menyakiti hati jiran. Tuan-tuan, Nabi kata neraka perempuan. Sebab dalam hidup kita beragama, jangan kita lihat pada satu sudut hubungan dengan Allah Ta'ala saja. Ada hubungan dengan manusia yang kena jaga. Yang sebut sebagai Abdul Minan Nas itu kena jaga. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita mati nanti, bila kita mati nanti, di antara persoalan muka dan akhir dalam kubur apa soalannya? Misalnya, man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Jawapannya, wal muslimin wal muslimat ikhwani. Muslimin muslimat itu saudara aku. Bagaimana kita nak sebut saudara muslimin muslimat, laki Islam, laki muslim, perempuan muslim itu sebagai saudara aku, sedangkan kita saudara kita sebelah jiran kita tak apa baik dengan dia? Agak-agak dia jawab. Kita ada adik mengaku, boleh jawab tak? Muslimat ikhwani. Tentu ni. Jadi ambillah kisah perempuan sebut wajib ibadat ni, tapi hubungan dengan manusia dia tak jaga, sehingga kan persoalan itu dimasuk dalam kubur nanti. Ditanya siapa saudara kamu? Muslim muslimat saudara aku. Menipu kau tak baik dengan jiran sebelah. Kan? Kalau boleh bukan nakir bertanya betul. Membongak kau ni katanya. Kau tak baik dengan jiran, kau bergaduh dengan jiran sebelah, macam-macam. Bergaduh pasal rumput kapet pun ada tuan ya. Benar, situ dulu viral tu. Dulu tak ada istilah viral lah. Ya. Pasal isu itu saja. Orang yang buat renovate, menjejaskan dengan rumput kapet rumah dia. Tuan-tuan, bos of them, orang yang terkenal, orang yang dikenali, orang yang berpendidikan, bos of them mengajar di universiti. Tak ada jaga situ tuan-tuan. Tapi bila benda habis bergaduh, bukan bila body lagi kan. Masuk mahkamah, bicara, waktu tuan ganti rugi. Kawan tu renovate dia punya balcony, dia punya beranda ke apa semua. Jadi bila buat tu kuasa dia habis lah. Kawan sebelah dia rumput, dia habis batu pasir apa, rosak. Jadi kawan tak mati bersama. Orang yang educated, InsyaAllah universiti dua tu tempat kerja yang sama kan. Tapi macam ni, itu penting tu. Sebab kita nak buat sesuatu kan, sehingga kan anda berjiran, kita menghalang cahaya, menghalang udara sampai ke rumah jiran kita pun dia ambil kira. Kita buat tembuhan sampai menghalang cahaya masuk rumah dia. Tak kering kain kawan tu, dia halang tak? Tak sedia kain tak? Gigi buat tembuhan. Itu pun tak boleh. Apatah lagi yang lebih besar lagi, cahaya udara kebun sampai kawan tu tak ada. Pencahayaan pengudaraan tak ada. Nampak benda tu macam simple sangat.
Cikgu macam tu. Jaga tuan. Kita contoh kan, kita mengemas rumah bersih kan, rumah kita, bakar sampah contoh. Ni kawan duduk siap kain sebelah rumah ni, asap dia pergi ke tempat ampaian dia, bawa asap kawan punya baju kan. Bakar tu tak lah. Waktu orang dah angkat kain kat ampaian, dia bakar. Saya tahan. Kalau tengok matahari ni sedap bakar sampah ni, tak boleh jiran tu basuh baju tu, bersidai baju dia, boleh kepung asap. Dia boleh ikut angin memang dia arah kan bakar baju, bawa asap tuan basuh balik baju. Tak kisah dah bersoflan ke apa ni, jaga tuan, nampak bercontoh sikit. Ni musim perayaan ni, dumdam mengecut sampai pukul 1-2 pagi, mengganggu jiran. Karaoke tengah malam, tuan karaoke. Ada besok penuh kan, ramai kat rumah karaoke pula, karaoke malam. Kau sedap tak? Betul juga kan. Tak kira sedap tuan, mengganggu. Dan sebenarnya macam tu tuan bila disebut, alah bukan selalu. Jawapannya, saya tak boleh mengganggu ni waktu tidur saya ada anak kecil. Bukan selalu. Jawapan dia bukan selalu. Sampai macam tu tuan, bukan selalu. Saya salah ni, segi adab tak boleh macam tu. Saya kena hormatlah jalan sebelah. Bukan selalu pun. Macam tu kan, dia punya pemikiran ni. Baik, tengok menghormati jiran, hidup damai, selesa, bahagia merupakan idaman setiap individu dalam hidup bermasyarakat. Semua nak macam tu kan. Ada kita nak hidup kadang bercakap bermasalah. Sebab itu perkataan tersebut ajar tak datang. Sebelum nak buat rumah, tengok ni siapa kita berjiran. Sebab kita bukan duduk setahun dua sebenarnya. Mungkin kita sampai mati tengok survey dulu kan. Siapa ni jiran? Okey. Tanya sekeliling. Sebelah ni siapa ni? Dia jiran. Okey. Dia musim surau. Dia orang bagus dia. Tanya ni sebelah siapa? Survey dulu kan. Tengok. Sebab tu saya sebut tadi buat darah kita, tengok jiran dia sudah buat rumah. Tengok dulu jiran kan. Siapa? Sebenarnya hilang lah tuan Tengok dulu dengan siapa kita akan berjiran. Sebab kita punya tahap sekali 2 namun tengok. Dan sebelum kita nak agakkan lebih baik, jiran yang baik, kita pun kena baik dulu lah. Kalau dapat tu jiran yang sangat baik, subhanallah. Macam saya tengok satu yang viral dulu, siap jiran sebelah ni bekerja tuan, saya pernah cerita juga. Jadi hari nak hujan, jiran sebelah ni tolak ampaian yang beroda tu masuk dalam kampus. Pakai apa tuan, dia nak dia pakai galah. Tolak sampai supaya apa? Supaya tak basah baju. Ya Allah, baiknya jiran macam ni tuan. Baiknya jiran. Dia ada apa? Rasa empati. Itu bayangkanlah kain apa nak basuh, kan? Tiba basah baju Allah, dia basuh balik. Ada macam sidai. Dalam hal ini tidak akan tercapai kecuali apabila seseorang itu mempunyai jiran atau tetangga yang baik. Kebaikan jiran sangat besar di dalam kehidupan kita. Penting tuan. Sebab bila kita tak ada, tuan, bila ada sesuatu benda berlaku kat diri kita, kalau kita, siapa orang yang boleh akses cepat? Jiran. Ada balik boleh kan? Jauh. Belum. Itu Kuala Terengganu Perak tu. Duduk ke KL, sejam 2 juga. Bangi sejam juga di sini. Siapa yang boleh dekat kita?
kematian ke, ada emergency ke, sakit ke, jiran. Sebab tu penting buat baik jiran ni. Sangat penting. Ni kadang duduk rumah apartment tak kenal jalan sebelah ni. Masa-masa saya pun bekerja kan, keluar dengar bunyi pintu grill juga dengan pintu rumah. Bunda. Tahu siapa jalan sebelah? Tak kenal, tertutup. Nak keluar kerja. Kadang ada saudara mara ada situ, tak tahu saudara mara duduk tempat yang sama. Jadi suka duduk kat rumahnya macam ni kan, nampak awak sebelah. Tu saya sembang dengan ada satu orang polis pencen. Saya pergi kat taman dekat sini, jumpa seorang polis pencen. Sembang-sembang dengan cerita, polis suka. Jadinya dia sembang dia cerita pasal kejiran dia saja. Ada yang awal maksudnya dulu sini kosong sangat. Kat rumah saya dan yang awal saya rumah tu berapa rumah je dia kata. Pernah tu kejadian kita dekat sini. Ada orang dia kadang orang di rumah tapi belum duduk lagi kan. Kadang mungkin furniture semua dah ada lah, peralatan-peralatan semua ada. Semua jarang duduk, mungkin weekend saja. Jadi dia orang naik dalam rumah ni. Orang merompak guna lori kan. Yang kawan satu, okey, apa ambil korang, okey. Dia ingat ini orang nak pindah rumah ke apa, rupanya orang merompak. Tak tahu, jiran pun tak tahu. Mungkin sebab faktor jarak, faktor yang rumah tu mungkin tak ramai penduduk lagi. Sebab tu penting jiran. Dia tahu ni siapa yang datang, orang yang mencurigakan, kami tahu. Ni ada lori ni, ada apa-apa, ada ni ke, ada apa-apa. Jiran penting. Ada maklumkan pada kita, atau kita boleh pesan, ni saya tak ada ni, balik kampung, sekali balik. Ni saya nak balik seminggu. Kita tengok kat rumah sikit. InsyaAllah. Tengok. Kadang kita tak ada outstation, rumah kita ada anak bujang, anak dara. Kita tengok sikit. Kita memang kita kadang tak tahu kawan dia. Kan? Kena bawa. Saya pernah cerita tuan-tuan. Ada kawan, saya tahulah kawan dia ada anak bujang. Dan saya kenal anak-anak dia. Sekali tengok sana orang perempuan. Dia macam tak adalah sampai masuk rumah. Tak adalah macam tu. Tapi dia duduk macam tu. Saya tanya satu WhatsApp. Saya kata, bang, si yang beri sebab anak dia. Dia ada datang saya, ada ni ada tak tahu perempuan ni siapa dia. Saya rasa bukan anak abang ni. Oh ya ke? Tak apa nanti saya cek. Bila saya WhatsApp tu sampai ni, dalam perempuan dia pun belah. Maknanya tu kawan ni. Dia seorang lelaki. Dia tak ada sampai masuk rumah, tapi datang duduk kat beranda, duduk kat dia. Not nice lah kan? Tengok lah. Kita berjiran ni, saya maklumkan pada abangnya, abangnya ada bawa ni kawan dia, perempuan ni. Saya rasa kawan sebab anak abang saya nak ke sepupu tak boleh je lah. Tu boleh kontak anak dia. Tu makan nanti dia tak nak cakap mati ternampak kan. Cegah pengkurang kan. Kenapa? Tangan kenapa kan. Ini yang penting kan jiran itu. Dan jiran yang baik ialah jiran yang menjaga adat-adat berjiran, tolong-menolong sebut tadi lah. Nasihat menasihati ni saya pun sebut. Tegur kan. Kita tak boleh nak cakap, kita beritahu ayah dia supaya dia ambil action. Ziarah-ziarahi kalau sakit, sebut tadi. Kalau ada kematian, siapa? Dan saya pernah cerita juga di sini juga cerita. Isu masa musim Covid dulu. Saya ada anak musim Covid tu kan, ada anak seorang. Waktu time Covid. Dia ada Covid rumah, macam tu. Ada rezeki seorang. Tuan-tuan, masa itu isi saya nak salin. Ya, saya anak ada 3 orang macam tu. Masa tu jadinya saya nak hantar anak saya nak isteri pergi hospital ni. Anak saya ni saya nak mana nak letak? Kampung mak saya. Saya harapkan jiran dia lah. Saya nak hantar rumah mentua saya masa tengah kuarantin. Adik ipar, ibu, virus, satu rumah kena kuarantin. So saya tak boleh nak hantar anak saya rumah mentua saya, tak boleh. Saya harapkan jiran tuan-tuan. Jiran tu pula dia 3 hak dengan saya. Pertama, dia jiran saya. Yang kedua, seagama dengan saya. Yang ketiga, ada pertalian hubungan kekeluargaan dengan saya, dengan isteri lah.
Jadi saya anggapkan dia sebab ibu boleh ni nak saya nak bawa alung, dia nak salin anak saya. Dia offer, tak apa Ustaz, hantar rumah ibu je. Bawa anak Ustaz, hantar ibu. Bawa lah baju-baju pakaian semua di sini. Jadi kalau saya tempat manager, saya ambil lah. Saya hantar dia, kalau ada apa-apa tak ada ni, saya balik, saya ambil lah. Lepas tu dia bawa, masa saya rumah anak ni tu, hantar dia pakaian, susu semua kan. Bila rumah saya dah kena siap semua, saya nak balik. Malam saya kat pus, saya nak ambil anak saya. Tak payahlah, kata. Ibu dah bentang tidur, semua orang tidur, dah siap. Esok dia. Allah. Bukan kan? Itu penting jiran itu. Itu penting jiran. Kalau kita tak baik, boleh tak nak terima anak kita sesuka rumah orang? Tak ada. Jadi syukurlah kita. Kalau kita ada jiran yang baik, itu rezeki sebenarnya. Rezeki Allah Ta'ala. Kita duduk aman damai ni seperti aman damai, sponsor, hidup bertoleransi. Saya balik kampung hari itu, banyak cerita tu kan, kami ni poin ni. Balik kampung tu kan, dapat mesej, Assalamualaikum Ustaz. Hari itu terdesaklah ibu yang tak mahu siapa lah, ambil serai Ustaz 2-3 batang. Tak sempat nak masak, nak pergi kedai tak ni, nak cepat Ustaz, ibu ambil Ustaz punya serai. Jadi minta halal. Bukan saya banyak serai, kalau kau minta serai kan saya lah, saya banyak serai 2-3 rumpun je. Akan minta banyak serai Ustaz ni, kau pergi serai pun, dia minta serai lah. Ada tuan, dalam diri sedikit lah. Ambil pun tak apa, buat halal yang tayyibah. Semua masih banyak orang tak sempat. Itu nak masak urgent, tak cukup nak masak benda dan nak ni. Tak apa, boleh. Biarlah serai. Kan? Boleh macam tu. Kadang saya minta 2 kali, buat kali, minta 2 kali rumah ni. Mudah tak hidup. Tak payah dia kedai. Tak payah nak ni ada. Tapi jangan selalu tuntut botak dah kan. Hari-hari minta kan serai. Sekali dah sekali kan. Itu tak nak botak serai serumpun habis. Kemudian oleh sebab itu Islam menyuruh kita berbuat baik kepada jiran, walaupun terhadap mereka yang bukan seagama dengan kita. Sebut tadi dah. Apatah lagi yang seagama dan ada talian kekeluargaan dengan kita. Islam telah menjadikan amalan berbuat baik kepada jiran ini sebagai bukti keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Tengok. Tadi memuliakan jiran bukti keimanan. Itu memuliakan tetamu. Dan satu lagi ialah yang bukti keimanan ialah dengan kita menghormati jiran. Tengok tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tuan-tuan berjiran dengan siapa kan? Kanan ataupun kiri, yang betul. Kalau kata jiran tetangga ni 40. Ni 40 ni kan. Yang paling mudah ni sebelah kita. Lorong rumah kita ni. Siapa nama sebelah kita? Sebelah kiri kita siapa? Mungkin ada yang bukan Islam, ada. Buatlah. Ada batasan-batasan, ada benda yang boleh kita bertoleransi kan. Kadang mereka faham, walaupun kadang mereka bukan seagama dengan kita. Faham dia? Faham dia? Kadang dia nak buat perayaan, kenapa dia tak Senang Medangnya duk buat ritual keagamaan kat rumah sini mengganggu sebelah. Kita sekarang balik tuan, kita mengajuk dia lebih Cina daripada Cina kita. Kan? Nampak kau macam bumbang mengganggu pula orang. Ada anak kecil, ada apa, karaoke tadi kan. Tak fikir orang jiran. Kecil nak tidur sebagainya lah. Jadi tuan-tuan Allah Ta'ala 2 hadis pada malam ini. Jadi kita buatlah amalkan. Ini dua-dua ni memang relate dengan mood raya kita hari ini. Menghormati tetamu dengan menghormati jiran. Kita dah jarang jiran sebelah rumah, dah beraya belum? Dah apa belum kan? Dah datang beraya belum? Pergilah jarang kan? Masa ada sebut kaya ni orang Melayu sebulan kaya kata kan. Tak kisah sebulan ke apa ke. Hormat pergi ziarah, dorong kita ke tanya khabar, memperkukuhkan ukhuwah Islamiah. Kalau ada pertanyaan saudara, mengukuhkan silaturahim. Kalau bukan tanya saudara kita, mengukuhkan ukhuwah persaudaraan Islam. Itu penting. Sebab tu kalau melihara hubungan kekeluargaan tu lagi penting. Silaturahim itu. Sebab tu silaturahim ni hubungan kekerabatan terjaga. Sebab tu Nabi SAW beri ancaman kepada orang yang tak jaga silaturahim. Nabi kata la yadkhulul jannah qatirur rahim.
tak masuk syurga orang memutuskan silaturahim. Yang ni hubungan kekeluargaan. Kalau hubungan sama saya dengan kita punya fungsi, Cik Wirul ni hubungan ukhuwah, persaudaraan Islam. Kalau silaturahim ni ada hubungan kekerabatan keluarga. Ada orang kata hubungan siapa silaturahim dengan jiran, jiran kita ni saudara, silaturahim lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan sekalian dulu dapat saya kongsikan pada hari ini. Teruskanlah kita beramal ni 2 poin malam ini, menghormati jiran dengan menghormati tetamu kita. Itu sebagai satu bukti pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali itu saya malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.